iaitu Tekno Usahawan Elektrik menjana masa depan cemerlang, dan saya tidak berseorangan. Bersama-sama kita hari ini iaitu pensyarah Tekno Usahawan dari IKM Seberang Perai Utara iaitu Encik Azrul Nizam Abdul Rahim dan juga Encik Muhammad Ikram Abdul Rahman selaku pengurus syarikat ER Semara Enterprise yang juga merupakan duta ikon TVET Mara yang juga alumni IKM Seberang Perai. Assalamualaikum. Boleh dengar kita? Ada? Kita masih lagi ingin mendapatkan suara berita langsung bersama dengan dua tetamu kita pada hari ini melalui aplikasi Zoom pada ketika ini. Adakah kita sudah bersedia bersama dengan Encik Azrul Nizam Abdul Rahim selaku pensyarah Tekno Usahawan IKM Seberang Perai dan juga Encik Muhammad Ikram Abdul Rahman pengurus syarikat ER Semara Enterprise dari Kulim, Kedah. Assalamualaikum di sana, dengarkan suara saya? Oh, Bagaimana itu? Kita masih ingin mencuba lagi kerana masih di sini tidak mendengar suara daripada kedua-dua tetamu kita. Okey, kita akan kembali seketika nanti, tapi kita akan kembali bersama dengan dua tetamu kita pada hari ini yang akan membincangkan mengenai Tekno Usahawan Elektrik menjana masa depan negara, dan kita berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Panduan membeli barang keperluan ketika penularan COVID-19. Rancang perbelanjaan dan buat senarai barangan. Bawa pencuci tangan dan pakai pelitup muka dengan betul. Sebaiknya, pergi seorang diri bagi mengurangkan risiko jangkitan. Pergi awal dan elak waktu kemuncak. Hadkan masa di kedai. Patuhi penjarakan fizikal. Pertimbangkan untuk membayar dengan kad atau aplikasi. Jangan panik dan membeli barangan secara pukal. Lihat barangan dulu, hadkan menyentuh produk, terutamanya buah dan sayur. Ambil produk setelah membuat keputusan untuk membeli. Bawa beg sendiri dan nyah kuman selepas digunakan. Bertanggungjawablah. Jangan keluar rumah jika tidak sihat. Sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Connection okey tak tanya. Terus ada tak kami dengar yang belah sana. Malaysia oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Keselamatan cyber dan data pastinya merupakan antara tumpuan utama kerajaan dalam merealisasikan visi negara berteknologi digital. Data rakyat akan dikendalikan dengan penuh khidmat berdasarkan piawaian keselamatan yang ditetapkan oleh kerajaan melalui agensi pelaksana iaitu Agensi Keselamatan Cyber Negara (NAKSA). Dan di sini saya ingin memberi jaminan bahawa kerajaan amat komited dalam memantau keselamatan sistem pengurusan data ini untuk mengelakkan sebarang ancaman cyber di masa hadapan. Pelancaran My Digital dan rangka tindakan Blueprint Ekonomi Digital Malaysia oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Santai Tengah Hari bernama Radio. Baik, Santai Tengah Hari bernama Radio, dan kita ingin terus bersama tetamu kita pagi Temu Buah Radio hari ini mengenai Tekno Usahawan Elektrik menjana masa depan negara. Kita bersama dengan Encik Azrul Nizam Abdul Rahim selaku pensyarah Tekno Usahawan IKM Seberang Perai Utara Pulau Pinang dan juga Muhammad Ikram Abdul Rahman selaku pengurus syarikat ER Semara Enterprise Kulim, Kedah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengar dah. Alhamdulillah kita dah dengar suara kedua-duanya. Alhamdulillah dengar. Baik. Saya bila dengar nama Kulim ni sebab saya dari Kulim, terus teringat kampung halaman. Apa khabar orang Kulim?
Oh, Khabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita ingin teruskanlah bertanya kepada Encik Asrul Nizam ya. Bolehlah tuan kongsikan ya sejak bila program Diploma Teknik Usahawan Elektrik diperkenalkan di IKM Seberang Perai Utara dan apakah ya perbezaan Diploma Teknik Usahawan Elektrik berbanding program elektrik aliran biasa yang ditawarkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih lah pada pihak Bernama Radio, unit media bahagian Kemahiran Teknikal MARA, unit media Seberang Perai Utara kerana menjemput saya dengan ikram lah pada sesi pada kali ini. Saya memperkenalkan diri saya Asrul Nizam bin Ibrahim. Saya juga kuliah merupakan pensyarah teknik usahawan IKM Seberang Perai Utara, di mana IKM Seberang Perai Utara ni berlokasi di Arakuda di Tasik Grogol, Seberang Perai Utara, Pulau Pinang. Ya, sebelum kita menceritakan tentang apa dia itu perbezaan di antara Diploma Teknik Usahawan Elektrik dengan program aliran biasa, untuk makluman semua pendengar radio, Diploma Teknik Usahawan Elektrik ni sebenarnya telah diwujudkan pada tahun Januari 2019. Ini merupakan kerjasama cawangan Hubungan Luar Bandar dan Antarabangsa PLA bahagian Kemahiran Teknikal bersama dengan Pejabat MARA Negeri Pulau Pinang, IKM Seberang Perai Utara dan juga kita juga berkooperasi dengan mentor iaitu ZESH Engineering, iaitu Encik Muhammad Zaki, di mana pada Januari 2019 di mana seramai 12 orang pelajar telah mengikuti program ini selama 2 tahun dan seterusnya pada Jan 2020 hanya terdapat 3 orang pelajar. Akan tetapi pada Julai 2021 kita telah menambah bilangan pelajar seramai 12 orang di mana melalui sesi pengambilan Julai 2021 kita merupakan IKM pertama lah yang menawarkan program usahawan di mana pelajar itu salah seorang bercalon itu merupakan seorang wanita yang bercuburi dalam bidang kontraktor elektrik. Kita rasa bangga lah kerana first time IKM Seberang Perai Utara ni melalui Diploma Teknik Usahawan Elektrik ni dapat mengambil seorang pelajar wanita untuk mencuburi dalam bidang perniagaan kontraktor elektrik. Okey, untuk makluman semua pendengar radio, untuk kalau let's say kalau kita nak masuk Diploma Teknik Usahawan Elektrik ni antara syarat-syarat dia adalah dia mesti mempunyai sijil komputer PW 4 atau setaraf dengannya. Umur pemenangnya lebih 20 tahun hingga 45, tidak rabun warna, tidak mencagarkan sijil komputer di mana-mana syarikat, siap jabatan dan tidak disenari hitamkan oleh sudut tenaga lah. Manakala perbezaan di antara yang perdana punya atau yang full time untuk yang student diploma atau sijil, ia lebih pada SPM atau sijil dalam bidang elektrik dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh MARA lah. Apa bezanya di antara Diploma Teknik Usahawan Elektrik ni dengan program diploma sedia ada? Apa yang dibezakan adalah pelajar-pelajar ni lebih menekankan pada aspek keusahawanan, di mana untuk menjadi kontraktor kami sebagai pelopor untuk Diploma Teknik Usahawan Elektrik IKM Seberang Perai Utara telah melatih pelajar-pelajar ini untuk menjadi kontraktor elektrik yang berdaya saing lah, di mana skop latihan bagi Diploma Teknik Usahawan ini lebih kepada 70% elemen keusahawanan dan siasat diri dan juga 20% aspek teknikal, di mana semua itu perlu memenuhi jam pembelajaran yang ditetapkan oleh unit pengajian bagi Kemahiran Teknikal lah. Ya, antara yang dalam Diploma Teknik Usahawan ni, elektrik ni, antara yang ditekankan adalah seperti profil perniagaan, dokumentasi perniagaan, rancangan perniagaan, pemasaran secara offline dan online, komunikasi berkesan, aspek perniagaan dalam Islam, CSR dan juga aspek teknikal dan lain-lain yang berkaitan lah. Ini merupakan penting kalau kita wujudkan satu Diploma Teknik Usahawan. Ini benar-benar yang penting yang perlu kita pelajari oleh pelajar-pelajar Diploma Teknik Usahawan Elektrik. Baik. Baik Encik Asrul, dalam masa yang sama juga Encik Asrul, kita juga ingin mengetahui lah apabila pelajar ini memasuki program ini, bagaimana ia mampu membantu pelajar itu untuk mencipta masa depan mereka sendiri? Bagaimana Encik Asrul? Untuk makluman semua pendengar radio dan juga penama radio, sebenarnya kaedah pembelajaran di samping dia pelajar ni untuk menjadi seorang kontraktor yang berjaya tidak sepenuhnya fokus pada satu kemahiran saja. Contoh macam elektrik kan. Untuk kami di Diploma Teknik Usahawan Elektrik dekat IKM SPU ni, di samping berkaitan dengan keusahawanan, kami juga mendedahkan pelajar-pelajar ni kan berkaitan dengan
khusus bagaimana dia nak tingkatkan kompeten kan. Kalau kita let's say kita bergantung kepada elektrik saja, mungkin dia tidak akan berkembang. Okey, contohnya macam diploma usahawan elektrik di IKM SPU, kami juga berkolaborasi dengan pihak luar dan juga pihak dalam juga untuk mengadakan berbagai kursus yang boleh meningkatkan dari segi kompeten dia dan juga dari segi aspek keusahanan. Antaranya seperti kami telah mengadakan kursus fiber optik, kursus online perniagaan dan juga lain-lain lagi lah. Saya sebenarnya mengucapkan ribuan terima kasih lah pada pihak SPLA lah, BKT Mara dan juga pejabat Mara Negeri Pulau Pinang. Kerana banyak berpulang daripada pelajar diploma teknologi usahawan elektrik ni untuk mengikuti latihan dan juga industri lah. Mana dia attach untuk belajar bagaimana kita nak meningkatkan lagi kemahiran dalam bidang elektrik dan juga kompeten dalam bidang perniagaan. Dalam masa Okey, selain daripada itu juga, di samping depo pelajar-pelajar ini belajar berkaitan dengan pembelajaran dan juga khusus, kami juga mendedahkan pelajar-pelajar ini berkaitan dengan untuk berjaya lah, berkaitan dengan pertandingan usahawan di mana digalakkan untuk makluman pendengar radio semua. Pelajar diploma teknologi usahawan telah memasuki satu pertandingan iaitu peace pitching lah, anjuran Karnival Usahawan Desa pada tahun 2019 di Kubang Menerung di mana berjaya mendapat pertandingan tempat ketiga. Okey, di samping itu juga bagi menggalakkan mereka mengembangkan lebih banyak perniagaan dan juga pembelian alatan, kami juga berjaya lah untuk membantu pelajar-pelajar ni untuk mendapatkan pinjaman. Pinjaman ni ada dua, iaitu pinjaman kontrak dan juga pinjaman peralatan. Okey. Ini akan membantu pelajar-pelajar itu diploma teknologi usahawan tersebut untuk mengembangkan lagi perniagaan dan juga meningkatkan lagi dia punya hasil jualan. Itu yang menarik sebenarnya. Semua sasaran pinjaman, sasaran jualan untuk tempoh pengajian 2 tahun pelajar diploma teknologi usahawan elektrik ni ada 50K. Walaupun nampak sikit, sebenarnya juga untuk cari itu sebenarnya susah kan. Betul. Jadi melalui nak capai lebih pada 50K tu dia kena lebih pada mendapatkan lebih banyak projek-projek yang besar kan, daripada syarikat besar, daripada agensi kerajaan, mendapatkan kontrak-kontrak, itu boleh menyebabkan pelajar-pelajar tu lebih berdaya maju dan juga boleh mengembangkan perniagaan di masa hadapan. Okey, berdaya maju dan lebih berkembang pada masa hadapan. Dalam masa sama kita telah melihat seorang ikon yang telah berjaya hasil daripada keluaran IKM Seberang Perai Utara sendiri, iaitu Encik Muhammad Ikram. Jadi bolehlah Tuan ceritakan sedikit latar belakang pendidikan selepas SPM dan mengapa memilih IKM ini dan program tekno usahawan untuk menyambung pelajaran. Silakan. Okay, sebelum itu, Assalamualaikum. Dan sebelum itu, saya berterima kasih atas jemputan program Live Grad TVET di bernama radio. Latar belakang pendidikan saya selepas SPM, saya bermula daripada bawah dengan meneruskan pengajian di IKM Sungai Petani, Kedah. Dalam jurusan Sijil Elektrik Domestik Industri sebagai wireman PW4 selama 2 tahun dari 2012 hingga 2014. Selepas itu, saya menyambungkan pengajian saya di KKTM Pasir Mas, Kelantan dalam jurusan Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik Kuasa sebagai Jasmine A1 selama 3 tahun setengah. Dari situ dari 2015 hingga 2018. Dan seterusnya saya menyambung sekali lagi pengajian saya Diploma Teknologi Usahawan Elektrik di IKM SPU selama 2 tahun dari 2019 hingga 2021. Saya memilih IKM SPU kerana ianya satu-satunya IKM yang menawarkan program teknologi usahawan elektrik di dalam institusi pendidikan MARA di Malaysia. Saya mengambil bidang diploma teknologi usahawan elektrik kerana minat saya dalam bidang perniagaan bermula dari sejak kecil lagi dan bercita untuk menaik taraf ekonomi Bumiputera. Ya. Okey, itu cita-citanya untuk menaik taraf ekonomi Bumiputera. Dalam masa yang sama, Encik Ikram, kita nak tahu jugalah mendapat tempat dalam industri itu adakah sukar setelah memasuki pengajian di IKM SPU dan bagaimana pula dengan hala tuju rakan-rakan selepas ini? Adakah ia senang, peluang pekerjaan itu semakin mudah, nak membuka sektor perniagaan pun semakin mudah ataupun bagaimana dengan sektor usahawan itu sendiri, Encik Ikram? Alhamdulillah, belum tamat belajar lagi iaitu pada tahun 2020. Saya telah mendapat banyak tawaran kontrak daripada jabatan-jabatan kerajaan dan agensi swasta. Begitu juga rakan-rakan yang lain, mereka juga turut sama mendapat peluang kontrak dari pelbagai jabatan dan agensi. Ada yang dalam negeri dan luar negeri Pulau Pinang. Kami sangat berterima kasih pada MARA, IKM SPU dan Z Engineering yang telah banyak bantu kami sepanjang tempoh pengajian diploma teknologi usahawan.
Ya, itu dia. Memang ada peluangnya sebenarnya kepada mereka yang belajar di IKM SPU ini. Dan juga bolehlah Encik Ikram kongsikan mungkin pengalaman dan juga kejayaan syarikat ER Semarak Enterprise ni dekat Kulim Kedah ke? Kulim Kedah. Kat mana Kulim Kedah tu? Kat High-Tech ke kat mana tu? Dan macam mana boleh buka sebenarnya? Jabat saya dekat kota Taman Kenari. Oh, Taman Kenari. Tahu. Oh lah, teringat kampung halaman. Keluar dah Kedah dia. Jadi mungkin boleh kongsikan juga kan peranan IKM SPU dan juga MARA sehingga Encik Ikram berjaya menjadi seorang usahawan elektrik. Bukan senang ya sebenarnya dengan keadaan pandemik sekarang. Bagaimana Encik Ikram mengambil ilmu tersebut untuk diaplikasikan dalam bidang perniagaan. Silakan. Okey, kalau nak ceritakan pengalaman memang tak habis hari ni kalau kita sembang pasal pengalaman ni. So ceritakanlah serba sedikit daripada ER Semarak mana saya ditubuhkan. ER Semarak ditubuhkan pada 2019. Pada mulanya kami banyak menerima kerja-kerja subkontraktor daripada syarikat-syarikat besar seperti Z Engineering dan lain-lain lagi. Projek pertama saya adalah membuat pendawaian dan kabel talian bawah tanah di RTM Perlis. Selama 2 tahun, saya menjadi subkontraktor kepada syarikat-syarikat besar. Bermula pada tahun 2020, saya telah mula mendapat projek di atas nama syarikat saya sendiri, iaitu ER Semarak. Dan dari situ, saya mula bergerak sendiri untuk mendapat projek. Dan IKM SPU melalui Diploma Teknik Usahawan Elektrik, pengarah Tuan Haji Supardi, pensyarah Teknik Usahawan Encik Asrul dan Encik Ismail dan pensyarah yang kompeten dan berpengalaman banyak bimbing saya bermula daripada kosong hinggalah saya menjadi seorang usahawan. Di samping itu, IKM SPU juga menyediakan kursus-kursus yang relevan dan manfaat seperti HVAC, robotik, macam-macam lagi kursus yang ada dekat IKM SPU ni. Saya mewakili pelajar Diploma Teknik Usahawan IKM SPU juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pejabat MARA Negeri Pulau Pinang, bahagian kemahiran dan teknikal MARA dan seterusnya Majlis Amanah Rakyat MARA di atas usaha tanggungjawab memberi bimbingan, latihan dan pinjaman kepada kami. Kiranya Encik memulakan perniagaan ini, Encik Asrul memulakan perniagaan ini dengan pinjaman daripada yang telah diberikan. Pinjaman. Ya, betul. Dia macam daripada pinjaman MARA. Daripada pinjaman MARA dan sehingga kini dapat contohnya daripada Putek. Pinjaman Putek kan. Itu dia sebenarnya ada kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk membantu para pelajar untuk menjadi usahawan yang berjaya seperti yang telah dihasilkan oleh pihak sendiri iaitu Encik Muhammad Ikram. Dan kita ingin mengetahui juga ya Encik Asrul, sebenarnya apa kelebihan program Diploma Teknik Usahawan Elektrik ni. Dan mungkin ada yang tertanya-tanya, kalau aku masuk Diploma Teknik Usahawan Elektrik ni, ke mana hala tuju saya selepas tamat pengajian? Bagaimana tu Encik Asrul? Okey, sebenarnya Diploma Teknik Usahawan Elektrik ni kan, rata-rata kalau saya iklan kan, interview kan, rata-rata dia tanya kan, kena belajar full time ke? Kena duduk IKM? Nampak dia punya persen. Dia pun nak buka usaha, dia sebenarnya pelajar ni ada kompeten dalam pendawaian. Jadi ada dah buat kecil-kecil kan. Jadi bila nampak Diploma Teknik Usahawan, bila nampak Diploma Usahawan ni kena belajar dekat IKM. Tak semestinya. Maknanya kami punya kelebihan ni Diploma Teknik Usahawan Elektrik ni sebab pelajar-pelajar ni ada kompeten. Jadi kami menggunakan konsep fleksibel. Maknanya dia menjalankan perniagaan di tempat asal masing-masing lah. Sebab strategi kita nak groom pelajar-pelajar ni untuk buka premis dekat kawasan masing-masing kerana kita nak bagi pelajar-pelajar ni untuk didedahkan untuk menjadi kontraktor kan. Selain itu kontraktor CIDB, kontraktor klasik, suruhanjaya tenaga dan juga lesen. Dalam tempoh pelajar tu memang kami dedahkan pelajar-pelajar tu digalakkan untuk membuka perniagaan di premis masing-masing lah atau di kampung lah. Maknanya senang, mudah sebab sekarang ni kalau kita tengok perbezaan di antara IKM SPU dengan IKM Alustar, kami ni ada kompeten. Satu lagi pelajar-pelajar kita dedahkan dalam tempoh 1 hingga 2 minggu untuk pembelajaran di IKM. Belajarlah, kita belajar cara nak marketing, kita nak belajar cara untuk membuat profil perniagaan. 1-2 minggu masa awal-awal semester 1 tu. Lepas tu kita akan benarkan pelajar pulang ke tempat masing-masing
untuk menjalankan perniagaan. Di samping itu juga dalam proses perniagaan dan juga untuk ni lah pendaftaran kontraktor lah. Kontraktor. Saya suka apabila yang kita nampak lah. Saya suka apabila Encik Astro mengatakan bahawa diberikan ilmu pengetahuan 1 hingga 2 minggu itu dari sudut marketing itu. Mungkin ada setengah ada kemahiran tapi mereka tak tahu bagaimana untuk marketkan dia orang punya perniagaan itu. Jadi di sinilah melalui program diploma teknik usahawan elektrik inilah dapat membantu menjana usahawan yang berdaya saing dan juga mampan. Dalam masa yang sama Encik Astro mungkin boleh kongsikan pengalaman dan juga kejayaan mereka melalui program tekno usahawan ini. Okey, antara kejayaan pelajar-pelajar ni saya nampak kan bila belajar dalam tempoh 2 tahun ni kita tengok kejayaan dia sekarang ni dari segi mereka mendapatkan kontrak daripada agensi kerajaan. Contohnya bila pelajar tu kita boleh dedahkan dari aspek marketing, dari aspek pengurusan perniagaan, dari segi macam mana nak buat invoice, macam mana nak buat nak isi borang dokumen sebuah harga. Saya nampak pelajar nampak berjaya lah. Maknanya ada setengah tu boleh dapat projek lebih kurang 120k. Ada yang setengah yang dilangkaui, contohnya di samping ikrar ada juga dilangkaui, boleh dapat projek sehingga sampai 3 juta. Dari segi itu kita tengok kejayaan pelajar ni. Pelajar-pelajar ni kami bantulah dari segi macam mana nak sediakan spek, macam mana nak sediakan senarai BQ kan. Itu nampak budak-budak ni memang pelajar-pelajar ni memang berdaya saing lah. Memang boleh berjaya. Okey, untuk makluman satu lagi makluman. Okey, sasaran kami lah pelajar-pelajar ni saya nampak dia ada laluan satu lagi. Bila masuk diploma teknik usahawan, kami nak sasarkan dalam 5 tahun tu pelajar-pelajar tu bolehlah jadi kontraktor, upgrade lah kontraktor daripada G1 pada G2 ke atas. Dan juga mengupgrade dia punya syarikat enterprise pada Sdn Bhd dalam tempoh 5 tahun akan datang lah. Okey, apabila dia pelajar-pelajar tamat graduasi kan, kita juga MARA juga ada melaksanakan satu skim baru. Itu namanya program dia Pro Power. Maknanya dia sebenarnya diploma teknik usahawan ni bukan setakat diploma je. Dia menawarkan pelajar-pelajar ni boleh masuk pula satu lagi skim Pro Power, di mana Pro Power ni menawarkan geran latihan dan juga pinjaman pengembangan perniagaan. Mana dia boleh upgrade, mana dia boleh buka. Lepas dia graduasi tu, contoh dia ada kedai, dia nak upgrade kepada kedai hardware. Dia nak upgrade kepada kedai yang besar lagi. Itu memang laluan dia. Laluan untuk diploma teknik usahawan kepada Pro Power. Itulah. Encik Astro, saya ada persoalan lah kan. Katakanlah dia telah menjadi seorang usahawan kontraktor, mungkin dalam setahun, 2 tahun selepas tamat belajar, tapi dia merasakan dia tidak cukup ilmu. Dan dia ini bolehkah dia mengambil diploma di tempat pengajian tersebut? Ataupun hanya untuk lepas SPM sahaja? Okey, yang macam pelajar-pelajar ni, let's say dia ambil diploma teknik usahawan elektrik kan. Dia dah habis tapi dia ilmu dia tak cukup. Sebenarnya kami tak biarkan macam tu. Lepas 2 tahun kami still lagi akan contact kalau let's say ada masalah dari segi pengurusan dokumen ke, dari segi masalah dari segi teknikal, datang berjumpa kami. Kami alu-alukan. Kami tak akan biarkan bekas pelajar ni terbiar begitu saja kan. Itulah dia konsep dia. Setiap masa akan diberi sokongan dan dorongan, itu yang pastinya. Betul. Dalam masa yang sama juga kita ingin mengetahui lah kepada Encik Muhammad Ikram lah, strategi yang diambil untuk kekal bersaing semasa pandemik COVID-19. Kita ketahui bukannya mudah untuk bersaing, tambah-tambah lagi COVID-19 ini. Jadi bagaimana strategi yang dijalankan oleh Encik Muhammad Ikram untuk syarikat sendiri? Okey, kalau kita dah bercakap pasal pandemik COVID-19 ni, ramai yang down untuk syarikat. Tapi bagi saya tidak tumpu pada industri saja. Saya mempeluaskan perkhidmatan saya kepada domestik dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram untuk mempromosikan. Di sini ramai orang boleh melihat dan mendapat maklumat mengenai syarikat dan jenis perkhidmatan yang saya jalankan tanpa keluar rumah. Semua di ujung jari dah. Semua ujung jari lah. Ni. Antara perkhidmatan yang disediakan apa? Maiki aircon ke ataupun bagaimana sebenarnya? Ataupun benda-benda yang besar ke ataupun benda-benda simple pun kadang aircon rosak boleh ke tolong baiki? Ataupun hanya benda-benda yang berskala besar ataupun bagaimana Encik Ikram? Tidak juga. Saya skala kecil pun saya akan buat juga. Setakat macam aircon, macam rumah trip, apa semua kan. Ada masalah tu, saya akan perkhidmatan kami akan sediakan perkhidmatan semua tu. Jadi kalau untuk mengetahuinya boleh ke Facebooknya? Boleh. Facebook IAS Marak. So IG pun IAS Marak. So search dekat Google pun ada.
Segala maklumat, apa perkhidmatan yang disediakan semuanya tertulis di situ, berapa jumlah bayaran perkhidmatan semua ya? Semua ada kat situ. Semua ada. Orang kadang-kadang hampir tengok aja. Hampir tengok aja kan. Okey, Encik Asrul. Encik Asrul, dalam masa yang sama. Keluar Kedah lagi kan. Okey, Encik Asrul, dalam masa yang sama yang kita ingin mengetahui perluaskan pelaksanaan program Tekno Usahawan ini perlu diteruskan ataupun tidak? Dan kalau perlu diteruskan, kenapa sebenarnya? Okey, untuk makluman pendengar radio semua, sebenarnya Diploma Tekno Usahawan memang perlu diteruskan kerana kami di IKM SPU ni sebenarnya lebih pada elektrik kan, lebih pada elektrik. Jadi bila pelajar dah nak habis graduasi, dia tak tahu laluan mana kan. Contoh macam yang domestik dan industri, ada nama program domestik industri ni, dia pelajar-pelajar ni ada komputer tau, P24. Jadi bila kadang-kadang dia tak tahu laluan ni, nak kerja orang ke, nak kerja nak buat sendiri ke. Okey, melalui Tekno Usahawan ni lah laluan sebenarnya untuk pelajar-pelajar untuk menjadi usahawan. Kita akan bantu kan. Kita akan bantu dalam tempoh 2 tahun kan. Setiap kita bagi juga Mara ni butuh kan, kerana diploma tekno ni pun diberikan allowance kan, untuk bukan allowance tu bukan untuk bersukaria kan. Allowance tu digunakan untuk kadang-kadang untuk pembelajaran lah kan, untuk pembelajaran ulangan AKM. Jadi dari segi tu lah memang patut diteruskan, kerana saya nampak lagi demand. Saya tanya kalau budak-budak yang full time ni kan, ada setengah pun dah start dah daftar perniagaan kan, ada setengah buat kecil-kecilan, buat wiring kan. Jadi bila habis graduasi tu, dia masuk program diploma tekno usahawan, dia akan belajar banyak bentuk belajar lah, dari segi aspek pengurusan, documentation. Sekarang ni juga kami sekarang ni untuk pelajar-pelajar pun kami dah gunakan secara online, sebab kita akan gunakan sistem pengurusan dokumen secara online. Baik. Mana apa-apa dokumen simpan dalam online. Senang bila kita nak trace kan. Jadi tak ada masalah kalau kita patut diteruskan, kerana kita nampak ada lagi pelajar-pelajar, walaupun kita lihat contoh kalau dalam 10 orang tu mungkin ada 1-2 yang akan membuka perniagaan dia sendiri. Okey, itu yang diharapkan. Sebenarnya kita sudah sampai ke penghujung segmen kita pada hari ini. Kejap je masa berlalu ya. Tak rasa macam sekejap je bercakap dengan orang kampung halaman ni. Mungkin sebagai penutupnya lah kan. Pandangan Encik Akram sendiri, kenapa mereka perlu memilih TVET sebagai pilihan utama mereka? Silakan. Okay. Kadang-kadang kalau kita semak pasal TVET, Mara, kadang-kadang dia akan bayangkan sebagai bidang teknikal sahaja yang melahirkan tenaga mahir. Tapi bukan itu saja. TVET juga banyak membantu dan membimbing usahawan seperti kami yang baru memulakan perniagaan kecil-kecil. Dan TVET juga telah banyak melahirkan usahawan yang telah berjaya di luar sana. So nak cakap kat sini, rugilah kalau siapa tak join ni benda ni. Memang manfaat. Memberi manfaat kepada anda yang sekiranya ingin menjadi usahawan yang berjaya, boleh join program TVET. Dan terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Encik Asrul Niza Abdul Rahim selaku pensyarah tekno usahawan dari IKM Seberang Perai Utara, dan juga Encik Muhammad Akram Abdul Rahman selaku pengurus syarikat ER Semara Enterprise yang juga merupakan duta ikon TVET Mara. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi ya pada masa akan datang. Baik, terima kasih banyak-banyak pada pendengar radio. Ya, sama-sama. Baik, itu dia tadi temu bual radio bersama dengan dua tokoh yang dihormati, iaitu pensyarah tekno usahawan IKM Seberang Perai dan juga Encik Muhammad Ikram Abdul Rahim, pengurus syarikat AR Semara Enterprise. Dan kita akan kembali seketika dalam Bernama Radio. Program Kita Jaga Kita bersama-sama Siti Nur Afiqah Muhammad Mustafa, penolong pengarah Seksyen Pembangunan Komuniti dan Sosial, Agensi Pengurusan Bencana Negara. Kita mengharapkan seluruh masyarakat